Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan baca umul kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita akan bincang satu tajuk yang sangat penting dalam ilmu bahasa Arab, yaitu asas-asas berkaitan dengan bahasa Arab. Sebelum tu saya mohon tuan-tuan dan puan-puan tolong share dan like FB Live ini supaya sampai kepada kawan-kawan kita yang lain. Dan tolong komen sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Tolong komen tuan-tuan sama ada suara saya sampai ke tidak di kawasan tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya mulakan FB Live ini tuan-tuan. Baik, jadi hari ini saya nak bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan satu tajuk yang paling asas dalam ilmu bahasa Arab, yang mana sebelum tuan-tuan pergi kepada tajuk-tajuk lain dalam ilmu bahasa Arab, tuan-tuan perlu kuasai dulu asas-asas bahasa Arab ini tuan-tuan. Saya masih lagi tunggu kawan-kawan yang lain, tolong like dan share FB Live kita ini supaya sampai kepada kawan-kawan kita yang lain tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh bertanya sebarang soalan kepada saya dan insyaAllah saya akan cuba jawab dengan sebaik yang mungkin tuan-tuan. Tolong komen suara saya jelas ke tidak jelas tuan-tuan. Baik, sebelum saya mulakan pengajian kita pada pagi ini, sukanya saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan apa itu kaedah bahasa Arab Al-Wan. Sebenarnya tuan-tuan, kaedah bahasa Arab Al-Wan ini, Al-Wan bermakna warna, yang mana dalam pengajian kita menggunakan warna sebagai bantuan pengajian bahasa Arab kita tuan-tuan, yang mana kita guna layan Al-Quran. Kalau layan Al-Quran itu kita potong dengan warna-warna yang berbeza. Perkataan yang ejaan yang bercantum kita akan potong dengan warna yang berbeza. Contoh, satunya warna merah, yang keduanya warna hitam. So tuan-tuan tahu perkataan yang bercantum ejaannya itu ada dua patah perkataan yang berbeza. Baik, dalam pengajian kita tuan-tuan, kita menggunakan bantuan iaitu diagram. Kita ada diagram tuan-tuan, dan kita ada 4 muka surat. 4 muka surat. Suara saya tak jelas tuan-tuan. Baik, ini percubaan tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan rasa suara tak jelas, gambar tak clear, tulisan tak nampak, tuan-tuan tolong maklumkan pada saya sebelum kita buat yang betul-betul punya live tuan-tuan. Baik, cuma dalam pengajian kita ada bantuan-bantuan pengajaran, bantuan-bantuan pelajaran. Antaranya kita ada diagram, yang mana diagram kita ni ada 4 muka surat. Muka surat yang pertama adalah diagram asas. Muka surat yang kedua diagram berkaitan dengan jadual kata kerja. Dan muka surat yang ketiga jadual berkaitan dengan isi isim ataupun kata nama yang sangat popular dalam Quran. Kami dah ringkaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kami dapati ada 6 jenis kata nama yang sangat popular dalam Quran. Kalau tuan-tuan mahir ke 6 jenis ini, selesai masalah Quran. Yang keempat tuan-tuan, kita ada diagram berkaitan dengan haraf, yang mana kami sudah senaraikan pada tuan-tuan dan puan-puan 16 jenis haraf ataupun kata tugas ataupun kata sendi yang sangat popular dalam Al-Quran tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mahir ke 16 jenis haraf ini, InsyaAllah tuan-tuan masalah Al-Quran akan selesai bagi tuan-tuan dan puan-puan. Selain diagram, kita juga ada bantuan lagi tuan-tuan, iaitu buku nota. Yang mana buku nota ini tuan-tuan memang berwarna sesuai dengan Al-Wan, berwarna. Yang mana tuan-tuan dalam buku nota ini kami ringkaskan pengajian-pengajian bahasa Arab yang popular. Kemudian kami persembahkan dalam bentuk diagram yang mudah dibaca dan mudah difahami. Dan kita ada warna tuan-tuan, sesuai dengan Al-Wan, ada warna. Dan setiap tajuk ini kami sediakan latihan yang kita ambil daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dan silibus pengajian kita kebanyakannya berkaitan dengan buku nota yang saya akan bekalkan pada tuan-tuan dan puan kelas kami nanti. Sebelum tu kami juga ada kelas-kelas tuan-tuan. Kelas kami 1 Malaysia, 35 kelas 1 Malaysia.
Dan tuan-tuan dan puan yang berminat untuk ikuti kelas kami, jangan lupa terus kontak kami di nombor 011-1810-8085 tuan-tuan. Ya tuan-tuan, okey baik. Saya nak mulakan pengajian. Tolong komen tuan-tuan, suara saya jelas ke tak jelas tuan-tuan. Sebelum saya mulakan pengajian supaya maklumat ini sampai kepada semua. Okey, tolong komen tuan-tuan. Tolong like and share supaya sampai kepada kawan-kawan yang lain. Biar ramai yang tonton FB Live ini. Sebab pukul 3 petang nanti kita akan start menggunakan ayat Al-Quran. So pagi ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu perkara asas dalam ilmu bahasa Arab. Yang mana kalau tuan-tuan kuasai perkara asas ini, insya-Allah tuan-tuan boleh faham Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Baik, saya ulang lagi sekali tuan-tuan, untuk mengikuti kelas-kelas fizikal kami secara online ataupun secara kelas, bolehlah hubungi kami di talian 011-1081-8125. Baik, ini hanya testing tuan-tuan, percubaan. Kalau suara tak jelas, kita akan baiki semula di video yang berikutnya. Saya mohon tuan-tuan komen, suara saya jauh tuan-tuan. Baik, tak apa tuan-tuan, biar suara saya jauh tapi dekat di hati tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan repair balik video ni, tuan, jangan risau. Kami akan repair balik video ni. Okay, saya akan stop dulu kami punya live ini. Kemudian kita akan cuba kaedah yang lain supaya suara saya didengar oleh tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Jangan ke mana-mana tuan-tuan, terus bersama dengan saya. Setiap hari saya muncul lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cuba guna mic tuan-tuan. Saya cuba guna mic. Cuba tuan-tuan komen suara saya dengar ke tak dengar tuan-tuan. Tolong share dan like FB Live ini supaya sampai pada ramai kawan kita di luar sana. InsyaAllah pada pukul 3 petang nanti saya akan mulakan pengajian bahasa Arab. Cuma pagi ni saya nak bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan secara santai sahaja asas-asas kaedah bahasa Arab. Alhamdulillah, terima kasih Puan Nafisa Nabil yang komen suara saya jelas pada pagi ni. Saya tak boleh buat live lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak boleh start lagi pengajian saya sebab saya nak tuan-tuan share dan like dulu saya punya live ini supaya sampai pada semua orang. Baru 7 orang tuan-tuan. Target saya bila ramai lagi yang tengok live ini sebab saya nak kongsikan satu perkara dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mana kalau tuan-tuan faham asas-asas bahasa Arab ini, insya-Allah di hujung pengajian nanti tuan-tuan boleh kenal perkataan bahasa Arab tanpa lihat pada makna bahasa Melayu. Baik. Tolong tuan-tuan share dan like tuan-tuan, share dan like FB Live ini supaya sampai lagi pada kawan-kawan kita, dan tolong juga komen suara saya jelas ke tak jelas. Tuan-tuan boleh dengar ke tak dengar suara saya sebelum saya mulakan FB Live ataupun pengajian kita pada pagi ini tuan-tuan. Dan di kesempatan ini saya nak minta bantuan tuan-tuan dan perempuan dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Jagalah diri kita masing-masing, anak-anak kita, keluarga kita dan sanak-saudara kita. Stay at home tuan-tuan, stay at home. Dalam bahasa Arab, ibqau fi buyutikum, ibqau fi buyutikum ataupun alzimu fi buyutikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita dalam tempoh-tempoh yang genting begini tuan-tuan. InsyaAllah di hujung pengajian nanti kita akan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama aminkan doa ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan kepada kita dalam saat-saat genting begini tuan-tuan. Baik, saya nak mulakan pengajian tuan-tuan. Okey, tuan dengar Dalam pengajian bahasa Arab Alwan, kita menggunakan ayat Al-Quran. Maksud fokus kami apabila tuan-tuan baca ayat Al-Quran, tuan-tuan boleh faham 2-3 patah perkataan di dalam bahasa Melayu. Jadi, hari ini saya nak sebut pada tuan-tuan, tiap-tiap patah perkataan yang kita jumpa dalam Al-Quran tidak akan lari daripada 3 jenis sahaja. Berapa jenis tuan-tuan? 3 jenis sahaja. Yang pertama, sama ada perkataan yang kita jumpa itu adalah isim. Isim maknanya kata nama. Isim maknanya kata nama. Contoh, masjid, pokok, batu, rumah dan lain-lain lagi. Cuma dalam pengajian kita saat lagi, bila tuan-tuan dah kenal pasti perkataan itu adalah perkataan isim, tuan-tuan kena cari 3 maklumat. Yang pertama, tuan-tuan kena cari tanda. Yang kedua, tuan-tuan kena tahu jantinanya.
Yang ketiga, tuan-tuan kena tahu bilangannya. Okey, saya ulang tuan-tuan. Isim maknanya kata nama ataupun nouns. Contoh rumah, batu, pokok, kayu, Allah, Muhammad, masjid dan lain-lain lagi. Sat lagi dalam pengajian kita, bila tuan-tuan dah kenal pasti perkataan itu adalah perkataan isim, kita wajib cari 3 maklumat penting. Yang pertama, tuan-tuan kena cari tanda. Yang kedua, tuan-tuan kena cari jantina. Yang ketiga, tuan-tuan kena cari bilangan. Okey tuan-tuan, saya nak pergi satu persatu tuan-tuan. Tolong share dan like tuan-tuan. Tolong like dan share FB Live ini. Tolong like dan share sebab di hujung pengajian saat lagi saya nak bagi tuan-tuan soalan dan tuan-tuan kena jawab soalan saya tuan-tuan. Baik. Jadi, perkara yang pertama saya nak bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah tanda. Tanda isim ada 4. Tanda isim ada 4 tuan-tuan. Yang mana melalui tanda-tanda ini tuan-tuan boleh kenal pasti perkataan itu adalah perkataan isim di dalam Al-Quran. Tanda yang pertama isim alif lam ataupun al di pangkal kalimat. Alif lam ataupun al di pangkal kalimat. Tuan-tuan hari-hari baca Al-Quran. Banyak tak perkataan itu di pangkalnya ada alif lam tuan-tuan? Contohnya alhamdu. Alhamdu. Saya nak tanya tuan-tuan, alhamdu di pangkalnya ada tak alif lam? Kalau ada alif lam di pangkal, isim ke bukan isim? Sudah pastilah kalimat isim tuan-tuan. Tanda isim yang kedua ialah tanwin. Tanwin ataupun berbaris dua. Di mana ustaz? Di hujung perkataan. Contohnya an, in, un. Contoh tuan-tuan, kitabun. Kitabun. Kitabun, bun. Di hujungnya kan berbaris dua. Kalau berbaris dua di hujung, ini menunjukkan perkataan itu adalah perkataan isim. Tanda isim yang ketiga tuan-tuan, ta'al marbutah ataupun ah. Ta'al marbutah ataupun ah. Di mana ustaz? Di hujung perkataan. Yang bentuknya macam ha tapi ada 2 titik di atas. Contoh tuan-tuan, haqibah. Haqibah. Haqibah kan kat ujung ada ah. Kalau kat ujung ada ah, itu pun menunjukkan perkataan itu adalah perkataan isim. Tanda isim yang keempat tuan-tuan, berbaris bawah ataupun kasrah. Di mana ustaz? Di hujung perkataan. Kalau di hujung perkataan itu berbaris bawah ataupun kasrah, itu pun menunjukkan perkataan itu adalah perkataan isim tuan-tuan. Baik, contoh maliki. Maliki. Saya nak tanya tuan-tuan, maliki ki kat hujung dia baris apa? Baris bawah tuan-tuan kan? Kalau di hujungnya berbaris bawah, isim ke bukan isim? Sudah pastilah kalimat isim tuan-tuan. Baik, tuan-tuan saya ulang lagi sekali. Tanda isim ada 4. Yang pertama alif lam di pangkal. Yang kedua, tanwin ataupun berbaris 2 di hujung. Tanda isim yang ketiga, ta'al marbutah ataupun ah di hujung. Tanda isim yang keempat, berbaris bawah ataupun kasrah di hujung. Senang cerita, alif lam saja di pangkal. Yang lain semuanya di hujung perkataan. Baik, selesai tanda. Sat lagi maklumat yang kedua tuan-tuan kena cari jantina. Okey, dengar tuan-tuan. Jantina dalam bahasa Arab ada 2 jenis. Yang pertama kita panggil muzakkar. Muzakkar maknanya lelaki. Jantina yang kedua kita panggil muannas. Muannas maknanya perempuan. Ustaz, macam mana kami nak bezakan jantina lelaki dan perempuan di dalam bahasa Arab? Paling mudah di dunia tuan-tuan. Tengok di hujung perkataan yang tuan-tuan jumpa. Kalau di hujungnya ada ta marbutah ataupun ah. Kalau kat hujung ada ta al marbutah ataupun ah, maka jantinanya ialah muannas, perempuan. Kalau di hujung perkataan itu ada ta marbutah ataupun ah, maka jantinanya automatik muannas ataupun perempuan. Contoh tuan-tuan, papan putih dalam bahasa Arab saburah. Saburah. Saburah kat ujung ada tak ah tuan-tuan? Kalau di hujung ada ah, lelaki ke perempuan? Jantinanya ialah perempuan ataupun muannas. Jadi tuan-tuan,
Kalau perkataan itu di hujungnya tak ada ta marbutah, tak ada ni tuan-tuan, maka jantinanya automatik muzakkar, lelaki. Contoh, pen dalam bahasa Arab qalam. Qalam. Saya nak tanya tuan-tuan, qalam kat hujung ada tak Kalau tak ada pen atau qalam bagi orang Arab, jantinanya lelaki ke perempuan? Jantinanya sudah pasti lelaki, muzakkar. Saya ulang tuan-tuan, jantina dalam bahasa Arab ada dua jenis. Yang pertama kita panggil muzakkar, lelaki. Yang kedua kita panggil muannas, perempuan. Macam mana nak bezakan jantina lelaki dan perempuan dalam bahasa Arab? Tengok di hujung perkataan yang kita jumpa dalam Al-Quran. Kalau di hujungnya tak ada ta al-marbutah ataupun maka jantinanya ialah muzakkar, lelaki. Kalau di hujung ada ta marbutah ataupun maka jantinanya muannas. Baik, selesai jantina, maklumat yang ketiga tuan-tuan kena cari lagi bilangan. Okey, tuan dengar tuan-tuan, bilangan dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertama dia panggil mufrad. Mufrad. Siapa yang ikuti live saya kat rumah, cuba sebut. Mufrad. Mufrad maknanya bilangan 1. Mufrad maknanya bilangan 1. Baik. Yang kedua dia panggil musanna. Musanna. Baik tuan-tuan. Musanna maknanya bilangan 2. Musanna maknanya bilangan 2. Bilangan yang ketiga dia panggil jamak. Jamak maknanya bilangan banyak. Jamak maknanya bilangan banyak. Baik, tuan-tuan, saya nak bagi satu persatu. Fokus dengan saya, fokus. Bilangan yang pertama dia panggil mufrad. Mufrad, tuan-tuan, mufrad ni maknanya bilangan 1. Kalau bilangan 1, tuan-tuan tak payah belajar. Sebab apa tuan-tuan? Di hujung perkataan yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, tidak ada apa-apa penambahan. Maksudnya kalau bilangan 1 atau mufrad dalam bahasa Arab, di hujungnya tak ada apa-apa penambahan. Dengan erti kata lain, sebutan asal sesuatu perkataan dalam bahasa Arab secara automatik menunjukkan bilangan 1. Contoh, tadi kan pen dalam bahasa Arab kolam. Siapa yang ikuti FB Live ni sebut kolam. Kolam maknanya pen. Kolam ni automatik satu batang pen. Papan putih dalam bahasa Arab tadi saburah. Saburah. Saburah ni tuan-tuan, saburah automatik satu papan putih. Yang kita perlu belajar tuan-tuan, bilangan musanna ataupun bilangan 2. Baik tuan-tuan. Kalau bilangan musanna ataupun bilangan 2, orang Arab buat macam mana? Dia ubah sikit sebutan singularnya. Dia buat macam mana tuan-tuan? Dia tambah sebutan aini kat ujung. Aini. Aini. A-I-N-I. Aini. Sebutannya aini, tapi ejaannya yanun. Contoh, kalau kolam, satu batang pen. Kalau 2 batang pen, orang Arab tak sebut kolam-kolam. Dia tambah aini kat ujung. Yanun kat ujung. Aini. Dia jadi apa tuan-tuan? Qalamaini. Qalamaini. Kalau kitab, 1 buku. Kalau 2 buku, dia tambah saja aini kat ujung. Aini. Dia jadi kitabaini. Kitabaini. Baik. Itu kalau bilangan 2 musanna, di hujung kita tambah aini. A-I-N-I. Aini. Okey, sekarang ni saya nak bincang dengan tuan-tuan dan perempuan bilangan jamak ataupun plural. Tuan-tuan, bagaimana nak tahu bilangan banyak dalam bahasa Arab tanpa lihat pada makna bahasa Melayu? Saya percaya, tuan-tuan mesti nak tahu tuan-tuan. Baik, fokus atau fokus. Kalau bilangan jamak atau banyak, di dalam bahasa Arab, dia ada 2 jenis. Ada berapa tuan-tuan? 2 jenis. 1, dia panggil jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Kalau jamak muzakkar, artinya ramai lelaki. Jamak muzakkar artinya ramai lelaki. Jamak yang kedua dia panggil jamak muannas.
jamak muannas. Jamak muannas maknanya ramai perempuan. Ramai perempuan. Baik tuan-tuan, saya nak pergi satu persatu. Bagaimana tuan-tuan nak tahu bilangan jamak tanpa lihat pada makna bahasa Melayu? Jamak yang pertama dia panggil jamak muzakkar, ramai lelaki. Kalau ramai lelaki tuan-tuan, di hujung perkataan di dalam Al-Quran ada dua penambahan. Ada dua penambahan tuan-tuan. Yang pertama kita penambahannya una ataupun waw nun kat ujung. Contoh, muslimuna kat ujung kan ada una tuan-tuan kan? Kalau ada una di hujung tu ramai lelaki. Ataupun penambahan ina, ya nun kat ujung. Ina, ya nun kat ujung. Contoh, muslimina. Kat ujung ada ina tuan-tuan kan? Kalau kat ujung ada ina, itu pun ramai lelaki tuan-tuan. Okey, saya ulang lagi sekali. Kalau jamak muzakkar, ramai lelaki, kat hujung ada dua penambahan. Yang pertamanya una, yang keduanya ina. Contoh, solihuna, tu ramai orang-orang lelaki soleh. Ataupun solihina, ramai orang-orang lelaki soleh. Kalau di hujung ada una ataupun ina, itu ramai lelaki tuan-tuan. Okey, sekarang tuan-tuan, macam mana kita nak tahu ramai perempuan dalam bahasa Arab ataupun jamak muannas? Senang tuan-tuan. Kalau ramai perempuan dalam bahasa Arab, di hujung perkataan ada penambahan ati ataupun atu. Sebutannya ati ataupun atu, tapi ejaannya alif ta di hujung. Kalau di hujung perkataan itu ada alif ta, maka itu ramai perempuan. Contoh, kalau muslimah, seorang dari perempuan Islam. Kalau ramai tuan-tuan, tambah saja ati kat ujung. Dia jadi muslimati. Ataupun tuan-tuan tambah atu kat ujung. Dia jadi muslimatu. Saya ulang tuan-tuan. Kalau ramai perempuan, kita tambah sahaja sebutan ati ataupun atu kat ujung. Contoh, kalau perkataan itu musafirah, seorang perempuan musafir. Kalau ramai, tambah saja ati di hujung, dia jadi musafirati. Ataupun tambah atu di hujung, dia jadi musafiratu. Baik. Yang baru ikuti FB Live pengajian bersama Al-Wad ni, saya nak ulang secara ringkas perkataan yang pertama, iaitu isim, kata nama. Follow tuan-tuan, cuba follow. Isim maknanya kata nama, rumah, masjid, pokok, batu, Allah, Muhammad dan lain-lain lagi. Sekali lagi dalam pengajian kita, bila tuan-tuan dah kenal pasti perkataan itu adalah perkataan isim, kata nama, kita cari 3 maklumat penting. Yang pertama tanda, yang kedua jantina, yang ketiga bilangan. Yang pertama tanda. Tanda isim atau kata nama dalam bahasa Arab ada 4. Yang pertama alif lam di pangkal ataupun al. Yang kedua tanwin atau balik 2 di hujung, an, in, un. Yang ketiga ta al-marbutah di hujung. Yang keempat berbaris bawah di hujung atau kasrah. Selesai tanda, maklumat kedua tuan-tuan kena cari sat lagi jantina. Jantina dalam bahasa Arab ada 2 jenis. Yang pertama dia panggil muzakkar lelaki, yang kedua dia panggil muannas perempuan. Kalau muzakkar lelaki tuan-tuan, di hujung tak ada ta marbutah, tak ada kat ujung. Tapi kalau muannas perempuan, di hujung perkataan itu ada ta al-marbutah ataupun Baik, kemudian maklumat yang ketiga tuan-tuan kena cari sat lagi bilangan. Dengar tuan-tuan, bilangan dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertama dia panggil mufrad. Mufrad maknanya singular, 1. Yang kedua dia panggil musanna. Musanna maknanya bilangan 2. Yang ketiga dia panggil jamak. Jamak tu maknanya bilangan banyak. Bilangan mufrad 1 tuan-tuan, di hujung perkataan tak ada apa-apa penambahan. Maksudnya sebutan asal sesuatu perkataan dalam bahasa Arab automatik menunjukkan bilangan 1. Contoh, buku dalam bahasa Arab kitab. Kitab tu automatik 1 buku. Masjid dalam bahasa Arab masjid. Masjid tu automatik 1 masjid.
Bilangan yang kedua dia panggil musanna. Baik tuan-tuan, musanna tu bilangan 2. Kalau bilangan musanna 2, di hujung perkataan ada penambahan aini. Aini. Ya nun kat hujung. Contoh, kalau kitab satu buku, kalau 2 buku tambah saja aini di hujung. Dia jadi kitabaini. Kalau Muslim seorang lelaki Islam, kalau 2 orang tambah saja aini kat hujung, dia jadi muslimaini. Muslimaini. Baik tuan-tuan. Bilangan yang ketiga iaitu jamak. Jamak maknanya bilangan plural ataupun banyak. Jamak dalam bahasa Arab ada 2 jenis peringkat awal ini. Yang pertama dia panggil jamak muzakkar, ramai lelaki. Yang kedua dia panggil jamak muannas, ramai perempuan. Kalau jamak muzakkar, ramai lelaki, di hujung perkataan itu ada 2 penambahan. Yang pertama una, waw nun kat hujung. Yang kedua ina, ya nun kat hujung. Contoh, kalau Muslim seorang lelaki Islam. Kalau ramai lelaki Islam, tambah saja una atau ina di hujung. Dia jadi muslimuna ataupun muslimina. Baik. Jamak yang kedua dia panggil jamak muannas, ramai perempuan. Kalau jamak muannas ramai perempuan, di hujung ada 1 saja penambahan, iaitu ati. Alif ta terbuka kat hujung. Tapi ada 2 bacaan tuan-tuan. Yang pertama ati, yang keduanya atu. Kalau muslimah seorang perempuan Islam, kalau ramai tambah saja ati kat hujung, dia jadi muslimati. Ataupun tambah atu kat hujung, dia jadi muslimatu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni saya nak bagi pada bahagian praktikal. Saya nak bagi tuan-tuan satu perkataan, tuan-tuan teka di isim atau fi'il atau haraf. Kemudian kita bincang secara detail tuan-tuan. Okey, baik. Katalah saat lagi dalam pengajian kita tuan-tuan jumpa perkataan al-mu'minuna. Okey, al-mu'minuna. Baik. Saya nak tanya tuan-tuan, al-mu'minuna isim ke bukan isim? Okey, sudah pastilah dia merupakan kalimat isim ataupun kata nama. Maklumat yang pertama, tuan-tuan kena cari tanda. Kalau sungguhlah al-muslimuna tu isim, mana tanda dia isim? Alif lam kat pangkal. Okey, maklumat yang kedua, tuan-tuan kena cari jantina. Okey, sekarang ni al-muslimuna kat hujung ada tak ta marbutah? Tak ada tuan-tuan kan? Kalau tak ada ta marbutah, maka jantinanya apa tuan-tuan? Lelaki. Okey, sekarang kita tengok bilangan. Bilangan dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertamanya mufrad, bilangan 1. Yang kedua musanna, bilangan 2. Yang ketiga jamak, bilangan banyak. Sekarang tengok al-mu'minuna. Kat hujung dia tuan-tuan, ada tak penambahan una, waw nun? Kalau ada una di hujung, tuan-tuan nak kata bilangannya mufrad 1 atau musanna 2 ataupun jamak banyak. Sudah pastilah bilangannya jamak banyak. Sebab di hujungnya ada penambahan una. Jadi tuan-tuan dan perempuan, fokus saya hari ni tuan-tuan. Kalau kalimat al-mu'minuna ada dalam ayat Al-Quran, ayat tu Allah cerita tentang seorang ke ramai? Masih ramai sebab ada una kat hujung. Allah cerita lelaki ke perempuan? Masih lelaki sebab kalau ada una itu jamak bagi muzakkar ataupun ramai lelaki. Baik, sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, saya nak bincang dengan tuan-tuan dan perempuan jenis perkataan yang kedua, iaitu fi'il. Baik, sudah ada yang menjawab tuan-tuan, terima kasih. Terima kasih sudah ada yang menjawab. Cuma saat lagi bila habis pengajian asas ni, kita akan pergi praktikal ke whiteboard sebelah ni tuan-tuan. Saya akan tanya tuan-tuan setiap perkataan yang kita jumpa dalam Al-Quran tuan-tuan. Baik. Jenis perkataan yang kedua itu fi'il. Tuan-tuan, fi'il itu maknanya kata kerja. Fi'il maknanya kata kerja tuan-tuan. Fi'il maknanya kata kerja. Contoh, aku duduk, aku makan, aku pergi, engkau tulis, dia tidur, mereka datang. Fi'il maknanya kata kerja. Ustaz,
Macam mana kami nak kenal kalimat kata kerja dalam bahasa Arab tanpa lihat pada makna bahasa Melayu? Paling mudah di dunia, tuan-tuan. Okey, yang pertama, fi'il tak ada tanda-tanda isim. Tu ingat nah, fi'il kata kerja tak ada tanda-tanda isim. Maksudnya gini, tuan-tuan. Fi'il tak boleh ada alif lam di pangkal. Fi'il tak boleh ada tanwin atau baris dua di hujung. Fi'il tak boleh ada ta marbutah ataupun di hujung. Fi'il tak boleh berbaris bawah di hujung. Kalimat kata kerja dalam bahasa Arab, nak kenalnya mudah sahaja, tuan-tuan. Tiada tanda-tanda isim. Sebab tadi isim, kat pangkal ada alif lam. Kat hujung ada tanwin atau baris dua. Kat hujung ada ta marbutah. Dan kat hujung ada tanda berbaris bawah atau kasrah. Fi'il tak boleh ada tanda-tanda tersebut. Jelas, tuan-tuan? Tuan-tuan faham, tuan-tuan? Saya cuba nak bantu tuan-tuan memahami ayat suci Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Sekejap lagi, di hujung pengajian, kita buat sama-sama, tuan-tuan. Baik. Cuma hari ni, tuan-tuan, fi'il ataupun kata kerja dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada 3 jenis, tuan-tuan. Yang pertama, dia panggil madhi. Madhi. Yang kedua, dia panggil mudhari'. Mudhari'. Manakala fi'il yang ketiga, tuan-tuan, dia panggil amar. Amar. Okey, tuan-tuan, saya nak bagi satu persatu. Tuan-tuan, pengajian hari ini berbeza dengan kelas-kelas saya yang biasa kami jalankan. Sebab hari ini saya nak bagi tuan-tuan fast track. Cara nak kenal perkataan dalam bahasa Arab sama ada isim atau fi'il atau haraf tanpa lihat makna bahasa Melayu. Kalau kelas-kelas biasa saya, tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu bahasa Melayu. So hari ini saya nak fokus dengan tuan-tuan, tanpa lihat makna bahasa Melayu, tuan-tuan boleh kenal kalimat tu isim, kata nama, atau fi'il, kata kerja, ataupun haraf, kata tugas. Okey, tuan dengar, tuan-tuan. Fi'il, kata kerja ada 3 jenis. Yang pertama, madhi. Tuan-tuan, madhi ini perbuatan yang telah berlaku. Madhi, perbuatan yang telah berlaku. Ataupun past tense. Contoh, aku telah duduk. Aku telah duduk. Ada telah ke tak ada telah, tuan-tuan? Kalau ada telah, maka tu fi'il apa, tuan-tuan? Madhi. Fi'il madhi. Okey. Fi'il yang kedua dia panggil mudhari'. Mudhari'. Tuan-tuan, fi'il mudhari' perbuatan yang sedang berlaku ataupun present tense. Kalau fi'il mudhari' perbuatan yang sedang berlaku, terjemahan kita saat lagi tak ada perkataan telah. Tak ada telah. Contoh, aku duduk. Ada telah ke tak ada telah? So kalau tak ada telah, tu automatik fi'il apa, tuan-tuan? Mudhari'. Okey? Fi'il yang ketiga, tuan-tuan, dia panggil fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar ini perbuatan suruh. Suruh. Yang ni, tuan-tuan, terjemahannya saat lagi, pergilah oleh engkau. Pergilah oleh kamu. Duduklah oleh engkau. Duduklah oleh kamu. Suruh ke tak suruh, tuan-tuan? Kalau suruh, tu automatik fi'il amar. Baik, tuan-tuan. Terus like and share FB Live ini supaya sampai pada kawan-kawan kita yang lain. InsyaAllah di hujung pengajian saat lagi, kita praktikal. Kita buat praktikal. Bagaimana tuan-tuan nak kenal perkataan dalam bahasa Arab tanpa lihat pada makna bahasa Melayu. Okey, sekarang ni fokus kita pada kalimat fi'il, kata kerja. Fi'il tak ada tanda-tanda isim. Yang mana fi'il tak ada tanda-tanda isim, tak ada alif lam di pangkal, tak ada tanwin di hujung, tak ada ta marbutah di hujung, dan tak ada baris bawah di hujung. Okey, fi'il dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertama dia panggil madhi. Madhi perbuatan yang telah berlaku. Kalau perbuatan yang telah berlaku saat lagi ada perkataan telah. Contoh, aku telah duduk. Yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' perbuatan yang sedang berlaku. Terjemahannya, tuan-tuan, tak ada perkataan telah. Contoh, aku duduk. Fi'il yang ketiga, tuan-tuan, fi'il amar. Fi'il amar perbuatan suruh. Terjemahan kita saat lagi, duduklah oleh engkau. Pergilah oleh engkau. Ustaz, yang tu kena tengok terjemahan bahasa Melayu. Bagaimana kami nak kenal fi'il madhi, mudhari' dan amar tanpa lihat pada makna bahasa Melayu? Okey, tuan-tuan fokus dengan saya, tuan-tuan. Fokus dengan saya. Okey. Angah. Kalau fi'il madhi, tuan-tuan. Kalau fi'il madhi, tuan-tuan nak kenal fi'il madhi tanpa lihat pada makna bahasa Melayu, tengok baris hujung dia, tuan-tuan. Tengok baris hujungnya. Okey.
Kalau di hujungnya berbaris atas, di, Kalau ma ni tuan-tuan, kat hujungnya berbaris atas. Kalau fi'il ma di, tandanya kat hujungnya berbaris atas. Contoh. Okey. Saya bagi tuan-tuan contoh, tuan-tuan. Kita follow saya. Okey. Sat lagi dalam Al-Quran, tuan-tuan jumpa perkataan khalaqa. Khalaqa. Okey, khalaqa. Tuan-tuan follow saya, tuan-tuan. Khalaqa. Khalaqa di pangkal ada tak alif lam? Tak ada, tuan-tuan. Di hujung ada tak tanwin atau baris dua? Pun tak ada. Di hujung ada tak ta al-marbutah? Pun tak ada, tuan-tuan. Di hujung ada tak baris bawah? Tak ada, tuan-tuan. So dia tiada tanda-tanda isim. Kalau tak ada tanda-tanda isim, maka dia kalimat apa, tuan-tuan? Fi'il. Fi'il. Okey. Tuan-tuan fokus. Khalaqa, kat hujung dia baris apa? Kat hujungnya berbaris atas. Kalau kat hujungnya berbaris atas, maka tu fi'il madi atau mudhari'. Mestilah fi'il madi. Sebab tandanya kat hujungnya berbaris atas. Madi. So kalau fi'il madi, ada telah ke tak ada telah? Ada telah. Okey, sekarang kita bincang, tuan-tuan. Tuan-tuan fokus dengan saya. Okey, sekarang ni, tuan-tuan, bagaimana kita nak kenal fi'il mudhari'? Perbuatan yang sedang berlaku atau present tense tanpa lihat pada makna bahasa Melayu. Mudah sahaja, tuan-tuan. Tengok baris hujungnya. Kalau mudhari', Kalau mudhari', kat hujungnya mestilah berbaris depan. Kat hujungnya mestilah berbaris depan. Kalau di hujung perkataan itu berbaris depan, maka itu menunjukkan dia fi'il apa, tuan-tuan? Mudhari'. Mudhari'. Okey, sekarang, tuan-tuan, satu penambahan. Kalau fi'il mudhari' di pangkal perkataan tersebut ada 4 huruf yang ditambah. Yang pertama alif hamzah. Alif hamzah. Yang kedua nun. Yang ketiga ya. Yang keempat ta. Saya ulang, tuan-tuan. Kalau fi'il mudhari' di hujungnya mudhari' berbaris depan. Dan di pangkalnya ada 4 huruf yang ditambah. Alif hamzah, nun, ya, ta. Senang cerita, ringkasannya Anita. Anita. Alif hamzah, nun, ya, ta. Anita. Contoh. Okey, tuan-tuan tahu dah. Kalau fi'il mudhari' kat pangkalnya ada 4 huruf yang ditambah. Alif hamzah, nun, ya, ta. Ringkasannya Anita. Dan di hujungnya mudhari'. Di hujungnya berbaris depan. Okey, contoh. Okey. Sat lagi dalam pengajian kita, tuan-tuan jumpa contoh. Tuan-tuan jumpa perkataan ya malu. Ya malu. Ya malu. Tolong komen, tuan-tuan. Tuan-tuan faham ke tak faham, tuan-tuan? Tolong komen. Faham ke tak faham? Kalau tak faham, saya akan ulang balik pengajian kita, tuan-tuan. Tolong komen, tuan-tuan. Yang pertama, tolong like dan share pengajian AB Live ini. Yang kedua, tolong komen. Faham ke tak faham? Jelas ke tak jelas, tuan-tuan? Baik. Contoh, saat lagi dalam Al-Quran, tuan-tuan jumpa perkataan ya malu. Ya malu. Siapa yang follow saya di rumah, tolong sebut sama-sama ya malu. Ya malu. Baik, tuan-tuan. Ya malu, kat pangkal ada tak alif lam? Tak ada. Tak ada al kat pangkal. Kat hujung ada tak tanwin atau baris dua? Pun tak ada, tuan-tuan. Kat hujung ada tak ta al-marbutah? Pun tak ada, tuan-tuan. Kat hujung ada tak tanda baris bawah? Pun tak ada. So, dia tiada tanda-tanda isim. Kalau tak ada tanda-tanda isim, tuan-tuan nak kata isim ke fi'il? Dia merupakan kalimat fi'il. Baik, tuan-tuan. Fi'il kan ada 3 jenis. Yang pertama, madhi. Madhi. Kat hujung baris apa, tuan-tuan? Baris atas. Yang kedua, mudhari'. Kalau mudhari', kat hujung baris apa, tuan-tuan? Dhammah atau baris depan. Mu. Sekarang, ya malulu. Kat hujung baris apa, tuan-tuan? Baris depan. So, kalau kat hujung baris depan, ni fi'il madhi ataupun mudhari'?
Ni fi'il mudhari'. Lagipun tuan-tuan, di pangkalnya ada penambahan ya. Tuan-tuan ingat tak? Kalau fi'il mudhari' di pangkal ada 4 huruf yang ditambah. Yang pertama alif hamzah, yang kedua nun, yang ketiga ta, yang keempat ya. Ringkasannya Anita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Puan Hanaziah yang sentiasa memberi komen kepada saya hari ini tuan-tuan. Terima kasih puan. Tolong like dan share lagi video ini supaya sebarkan seluas-luasnya pada kawan-kawan kita yang lain. Sebab pukul 3 petang saat lagi saya nak start menggunakan ayat Al-Quran tuan-tuan. So asas-asas ini kita kena faham dulu tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fi'il yang ketiga kita panggil amar. Tuan-tuan, fi'il amar artinya perbuatan suruh. Suruh amar, pergilah oleh engkau, duduklah oleh engkau, makanlah oleh engkau. Kalau fi'il amar, macam mana kami nak kenal fi'il amar tanpa lihat pada makna bahasa Melayu ustaz? Senang di dunia tuan-tuan. Kalau fi'il amar kat hujung ada tanda baris mati. Kalau fi'il amar kat hujung baris mati. Okey, bukan itu saja tuan-tuan. Di pangkalnya ada penambahan alif. Tanpa ada hamzah. Alif saja. Tanpa ada hamzah. Saya ulang tuan-tuan. Kalau fi'il amar di hujungnya berbaris mati dan di pangkalnya ada penambahan alif. Alif sahaja. Contoh. Sekali lagi dalam Al-Quran, tuan-tuan jumpa perkataan irji'. Irji'. Siapa yang follow saya di rumah, tolong sebut sama-sama irji'. Saya tak nak tanya makna, saya terus nak tanya tuan-tuan. Irji'. Jawab di komen tuan-tuan. Irji'. Ada tak alif lam kat pangkal? Tak ada. Tanwin di hujung? Tak ada. Ta marbutah di hujung? Pun tak ada. Baris bawah di hujung? Tak ada. Maksudnya, dia tiada tanda-tanda isim. Kalau tak ada tanda-tanda isim, maka dia kalimat apa tuan-tuan? Fi'il. Kata kerja. Okey, tuan-tuan. Fi'il kan ada 3 jenis. Satunya madhi. Tuan-tuan ingat tadi, kalau madhi kat hujung baris apa? Baris atas. Yang kedua, mudhari'. Kalau mudhari' kat hujung baris apa tuan-tuan? Baris depan. Yang ketiga, amar. So, kalau amar kat hujung baris apa tuan-tuan? Mati. Sekarang tengok irji'. Irji' kat hujungnya baris apa tuan-tuan? Baris mati. So, kalau baris mati di hujung, maka dia fi'il apa tuan-tuan? Fi'il amar. Ini adalah fi'il amar. Tambahan lagi di pangkalnya ada alif sahaja. Baik. Kalaulah saya tanya tuan-tuan, apa makna irji' dalam bahasa Melayu? Tobatlah hum, tak tahu ustaz. Tapi tuan-tuan Tera cerita kat saya, ustaz ni kalimat fi'il. Tuan-tuan Tera cerita kat saya, ustaz ni fi'il amar, ada perbuatan suruh. Tengok makna ke tanda? Tengok tanda. Yang pertama baris mati di hujung, yang kedua di pangkal ada penambahan alif. Baik. Saya nak ulang lagi sekali. Tuan-tuan follow saya tuan-tuan. Tolong follow saya. Okey. Fi'il maknanya kata kerja. Fi'il maknanya kata kerja ataupun verb. Fi'il tak ada tanda-tanda isim. Alif lam tak ada, tanwin tak ada, ta marbutah tak ada, baris bawah pun tak ada, apa pun tak ada. So kalau tak ada tanda-tanda isim, maka dia kalimat fi'il. Fi'il dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Yang pertama dia panggil madhi. So kalau fi'il madhi kat hujung baris apa tuan-tuan? Baris atas. Yang kedua mudhari'. Kalau mudhari' kat hujungnya baris depan. Dan di pangkal ada 4 huruf yang ditambah, alif hamzah, nun, ya, ta. Dikasannya Anita. Fi'il yang ketiga kita panggil amar. So kalau amar kat hujungnya baris mati dan di pangkalnya ada alif. Saya percaya sekarang tuan-tuan dah faham betul-betul dah kalimat isim dan kalimat fi'il. Saya nak pergi jenis kalimat yang ketiga, iaitu haraf. Haraf tuan-tuan, haraf. Haraf ni tuan-tuan maknanya kata tugas. Ataupun dengan istilah yang mudahnya, kata sendi. Contoh di, pada, dalam, dengan, kepada, daripada. Tuan-tuan,
Macam mana nak kenal kalimat haraf dalam bahasa Arab tanpa lihat pada makna bahasa Melayu? Paling mudah di dunia tuan-tuan. Hari ini fokus saya macam mana saya nak bantu tuan-tuan dan puan-puan memahami atau mengenal perkataan-perkataan dalam Al-Quran tanpa lihat pada makna bahasa Melayu. Okey, kalau haraf sebutannya pendek-pendek berbenar tuan-tuan. Kalau haraf sebutannya pendek-pendek berbenar. Maksud pendek gini tuan-tuan. Dia ada satu suku kata atau dua suku kata. Contoh, wa. Panjang ke pendek? So, kalau pendek, automatik kalimat haraf. Mim, panjang ke pendek? So, kalau pendek, automatik kalimat haraf. Ila, panjang ke pendek? Kalau pendek, automatik kalimat apa tuan-tuan? Haraf. Okey, sebutan yang pendek-pendek, semuanya kalimat apa tuan-tuan? Haraf. Cuma sat lagi, dalam pengajian kita, bila kalimat haraf, tuan-tuan kena cari dua maklumat. Yang pertama, gelaran. Yang kedua, fungsi. Dengar tuan-tuan, setiap haraf dalam bahasa Arab ada gelarannya dan ada fungsinya. Nanti tuan-tuan akan jumpa haraf baris bawah. Fungsinya membaris bawahkan perkataan selepasnya. Tuan-tuan akan jumpa haraf baris atas. Fungsinya membaris ataskan perkataan selepasnya. Tuan-tuan akan jumpa haraf penyambung cerita. Fungsinya menyambung cerita. Petang ni insyaAllah pukul 3 saya akan bincang dengan tuan-tuan dan perempuan detail haraf penyambung cerita. Baik. Pokok pangkalnya, setiap kalimat haraf atau kata tugas dalam bahasa Arab ada fungsinya tuan-tuan. Ada fungsi. Baik. Ada fungsinya. Baik. Jadi tuan-tuan, katalah saat lagi dalam pengajar kita, tolong jawab tuan-tuan di komen tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan. Tolong jawab komen. Okey, tuan-tuan tengok frame saya. Okey tuan-tuan. Tuan nampak tak keseluruhan whiteboard ni tuan-tuan? Okey, tuan-tuan nampak tak keseluruhan whiteboard? Sekejap tuan-tuan. Okey. Sekejap tuan-tuan. Saya rasa macam tak nampak keseluruhan whiteboard. Okey, clear tuan-tuan. Okey, saya sambung. Katalah saat lagi dalam pengajian kita, tuan-tuan jumpa perkataan apa tuan-tuan? Perkataan min. Saya terus nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan jawab di komen, tuan-tuan jawab di komen tuan-tuan. Saya terus nak tanya tuan-tuan. Min panjang ke pendek? So kalau min tu pendek, isim ke fi'il ke haraf, dia automatik kalimat haraf. Cuma saat lagi dalam pengajian kita, bila kalimat haraf, tuan-tuan kena cari dua maklumat. Yang pertama, gelarannya apa? Min ni kita panggil dia haraf apa? Yang kedua, fungsinya apa tuan-tuan? Tuan-tuan janganlah risau. Kelas Al-Wan, kami tak guna langsung istilah-istilah bahasa Arab yang kebiasaan diguna pakai. Yang mana kami tukar kepada istilah-istilah dalam bahasa Melayu yang memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami bahasa Arab. Nanti di bulan ke-10 atau bulan ke-9 pengajian kita, barulah kita guna kembali istilah-istilah bahasa Arab tersebut tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, tulisan kurang jelas. Minta maaf tuan-tuan. Kapasiti whiteboard kami agak kecil hari ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena follow penjelasan saya. InsyaAllah tuan-tuan kena follow penjelasan saya. Nanti pada pukul 3 petang kita buat live. InsyaAllah kami sertakan di ruang komen diagram. Diagram kami untuk rujukan tuan-tuan dan perempuan. Yang mana yang saya bincang pada hari ini ada pada diagram muka surat yang pertama. Diagram asas bahasa Arab muka surat pertama. InsyaAllah petang ni di ruang komen kami letak diagram ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan dan perempuan.